Okey, sekejap Kalau ada nak masuk sekejap nak tengok dulu. Nak tengok line dia. Kan orang pada ada yang komplain kata mic tak kuat lah, apa tak dengar suara lah, kabur lah kan. Dengar kot. Waalaikumsalam Adila Azman, orang yang pertama komen. Thank you Adila Azman, orang yang pertama masuk dan komen. Terima kasih kepada lebih kurang 37 orang yang dah pun bersama pada malam ni. Assalamualaikum Wardah Azrul Izam. Waalaikumsalam Syarul Apid. Wrong timing. Kenapa Apid? Apa yang wrong timing Apid? Gegar Vaganza tak apa, lantakkan dia. Gegar Vaganza tu lantakkan dia. Kalau ada lah, tak ada tak apa. Tak ada masalah. Saya tahu ramai orang tengok GV malam ni. Saya pun nak tengok lepas ni insya-Allah, tapi kalau sempat lah, tak sempat tak apa, boleh rekod. Tak ada masalah. Seperti yang saya janjikan, malam ni saya nak buat live. Saya lupa malam ni ada GV kan. Stop live. Stop live nak tengok GV. Okeylah, tak apalah. Okeylah. Tapi janji tetap ditepati. GV boleh rekod. Live ni pun boleh rekod. Kalau siapa yang tak mau tengok sekarang, nak tengok GV silakan. Lepas ni boleh play balik. Live ni ada je dekat saya punya Facebook. Kalau saya nak buang pun lepas ni saya buang lah. Audio tak apa-apa sharp, ya ke? Tolong dengar jap siapa yang sedang mendengar ni. Komen jap. Apik kata audio tak berapa sharp. Macam mana? Mereka yang sedang mendengar ni. Alhamdulillah Anwar Rahman 3 hari ya. 3 hari. Waalaikumsalam Sarah Zainal. 3 hari hat-trick. Suara tak best. Berdengung. Suara berdengung Dia macam robot sikit. Macam robot? Ya ke? Ya. Jap, saya dengar jap. Sorry ya. Kenapa kan suara ni? Sekejap Oh, okey. Saya turn on mic yang sebelah sini. Sorry. Turn on dua mic. Turn on dua mic. Sekejap Sekejap. Saya turn on mic yang sebelah sini. Okey, now okey tak okey? Okey, now okey tak okey? Now okey tak okey? Saya dah off mic yang kedua. Alah, hai. Sorry. Saya turn on dua mic. Ada dua mic. Saya lupa. Saya punya set ni. Saya punya audio system ni ada dua mic. Dah okey dah? Tadi saya on mic yang kedua. Tapi apa pun, waalaikumsalam Kak Ziha. Waalaikumsalam. Lama tak nampak orang-orang lama kita ni kembali. Arif Daniel. Thank you Arif Daniel. Salmiah Sal. Okey. Thank you kerana tadi bagi informasi pasal suara yang berdengung. Saya ada dua set mic sebenarnya. So tu yang buatkan dia jadi macam double tu. Tapi sebelum saya mulakan live ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pencerita yang menyumbangkan saya, yang hadiahkan saya mic ni. Mike Sure. Tak nampak muka. Okey, Mike Sure. Lawa mic ni, mahal mic ni tau. Tapi saya tak boleh pakai lagi sebab mic ni perlu dilengkapi dengan stand semua. Ramai yang tanya, cikgu bila nak pakai mic kita orang bagi? Sabar. Bukan tak nak pakai, tapi disebabkan saya perlu melengkapi lagi. Ada lagi 2-3 barang saya kena buat. Saya kena pakai dia punya stand, kena ada dia punya kabel dan sebagainya. Jadi nantilah pelan-pelan. Saya bukan tak menghargai orang bagi hadiah. Kita menghargai, kita cukup-cukup menghargai orang punya sumbangan, orang punya hadiah. Tapi saya ambil masa dulu, bagi saya dah betul-betul set up, kan saya pakai. Hari ini live terakhir COVID-19 untuk fasa 1. Saya nak rehat kejap 2-3 hari sebab saya nak fokus pada kerja dan juga pada saya punya penulisan buku. Lepas settle tu saya akan kembali kepada sambungan cerita COVID-19 ni. Jadi hari ini walaupun ada GV, saya still akan buat live terakhir ni dalam sejam setengah sampai pukul 11. Lepas tu kita semua fokus pada GV nak. Okey. Ada dua hadiah dia orang bagi tau sebenarnya. Dia orang bagi saya mic ni dengan banting pencerita daripada hardcore pencerita. Thank you Cik Angah Yan yang juga terlibat dalam hardcore pencerita ni. Ya. Baik. Okeylah, tak nak buang masa sebenarnya. Saya sebenarnya nak beritahu korang, saya tengah fokus gila-gila sekarang ni. Saya tengah fokus untuk menyiapkan buku yang pertama yang saya buat sendiri yang bertajuk Cikgu Covid Kena Covid. Okey. Cerita dia, sebelum saya pergi kepada kisah COVID-19 ni, saya nak beritahu korang yang sebenarnya saya memang tengah struggle. Untuk makluman semua, memang saya ni wartawan.
memang saya ni wartawan yang menulis artikel, malah saya pernah ada buku pun sebenarnya. Saya pernah buat buku pasal misteri etnik di Malaysia pada tahun 2012. Buku tu telah pun diedarkan, dijual di banyak tempat, di MPH sebagainya, laku jualan dia. Tapi buku tu ialah kompilasi artikel-artikel yang saya buat dalam berita harian. Jadi, saya memang ada kemahiran menulis. Alhamdulillah lah dikurniakan kemahiran menulis. Tapi masalahnya, saya ni cuma ada kemahiran menulis menaip menggunakan dua jari. Jari ni maaf, bukan nak mencarut, tapi jari ni. Dua jari ni je yang saya gunakan menaip hari-hari. Saya tak pandai gunakan trengka style, menaip 5 jari tak pandai. Saya menaip 10 jari tak pandai. Saya memang tak pandai langsung menaip 10 jari. Yang hanya pandai type 2 jari. Ketak. Zaman-zaman typewriter tu bunyi kuat. Tang kan. Jadi disebabkan saya ni tak mahir menaip, saya risau saya tak mampu menyiapkan buku dengan cepat. Jadi apa yang saya buat tuan-tuan? Apa yang saya buat? Ada orang bagi iPad Pro tak? Ada kot Kak Zihar. Tunggu Kak Zihar bagi ya. Okey. Jadi apa yang saya buat? Saya menawarkan kepada follower-follower pencerita siapa yang nak tolong typekan untuk saya. Sebenarnya tuan-tuan, semalam ramai 30 orang yang PM saya yang berkehendak untuk buat kolaborasi, dia orang nak tolong typekan saya punya kisah ni. Dia orang typekan, saya hantar voice note. Saya rakam suara saya hantar kat dia orang dan dia orang akan type balik, akan karang balik apa yang saya rakamkan. Tapi masalahnya adalah seorang dua yang buat dengan baik sebenarnya. Mereka berjaya transcribe saya punya cerita dengan cukup baik. Cuma masalahnya ialah saya ni bukan tak puas hati. Saya rasa macam tak sampai saya punya maksud, saya punya penceritaan tu. Saya rasa macam ada benda yang tak boleh pergi ya. Ada benda yang aku rasa macam tak boleh pergi ya. Jadi hari ini saya ambil keputusan, saya cuba type sendiri. Walaupun lambat, walaupun hanya menggunakan 2 jari, ketak, type patuk ayam ni. Saya still juga buat dan insya-Allah bermula esok saya akan fokus sendiri. Saya akan type sendiri 15 bab buku COVID, cikgu COVID kena COVID, dan saya akan cuba untuk bukan apa tahu, saya nak cari orang yang sebelum ni, saya nak cari orang yang dengar suara saya tu, dengar cerita saya tu, dia boleh olah balik dengan emosi yang seperti apa saya rasa. Mustahil lah kan? Mustahil lah. Sebab ada dialog-dialog yang saya rasa saya seorang je yang boleh melontarkannya. Ada benda, ada momen-momen yang hanya saya je faham macam mana emosi time tu. Jadi disebabkan tu saya rasa macam tak apalah, biar aku buat sendiri. Dan saya cuba untuk siapkan buku ni sebelum sampai hujung bulan ni. Dan saya nak buku tu di print insya-Allah pada awal November dan boleh diedarkan sekurang-kurangnya sebanyak-banyaknya pada pertengahan November. Insya-Allah. Korang doakanlah hasrat saya, impian saya, hajat saya untuk menghasilkan buku pertama saya yang sendiri, independent by myself. Buku bertajuk Cikgu COVID Kena COVID ni berjaya diedarkan selewat-lewatnya pada pertengahan November. Doakanlah, amin. Doa korang tu mana tahu doa yang dimakbulkan. Ada 500 lebih orang yang sedang menonton ni. InsyaAllah doa korang ada yang doa yang sampai. Takkanlah sampai 500 orang tak ada orang yang sampai doa dia. Doakanlah kan. Amin. Baik. Saya pun faham kot cikgu. Apa dia yang Apik faham? Apa yang Apik faham? Orang type, you revise lah. Bukan Kak Zihar. Saya dah cuba minta orang type, saya cuba nak revise balik, tak boleh. Lebih jadi macam lebih panjang cerita. Lagi baik saya type sendirilah. Lambat pun lambatlah. Tangan patuk ayam pun patuk ayam lah. Kan? Okey. Ya betul. Buku COVID Cikgu lahir dari hati dan pengalaman. Mesti mahal olahan bahasanya nanti insya-Allah. Doakanlah, amin. InsyaAllah. Cuma saya belum decide lagi siapa yang nak terbitkan, siapa yang nak edarkan, nak terbit, nak print sendiri ke, nak pakai printer di rumah ke, nak binding stapler sendiri ke, kan? Tak tahu lagi, belum decide. Tapi saya cuba sebelum hujung bulan ni untuk siapkan dia punya manuskrip.
Tahu manuskrip? Man U script. Bukan Liverpool script. Man U script. Okeylah, baik. Baik, semalam saya cerita bab apa? Semalam saya cerita bab pengalaman yang saya dapati ketika saya masuk dalam wad COVID-19, yang mana ketika itu saya dapat kongsikan berapa ramai punya experience, kawan-kawan yang terkesan, kawan-kawan yang rasa terpinggir, kawan-kawan yang rasa pressure, kawan-kawan yang rasa macam-macam, ada yang dibuang kerja, ada yang tak tahu kena dekat mana, macam-macam. Jadi hari ini saya nak share pula, semalam ramai tanya. Malah saya dapat banyak soalan-soalan PM tepi yang kadang-kadang soalan tu tak masuk akal. Ini menunjukkan bahawa ada orang sampai ke tahap sebenarnya dia tak faham pun pasal COVID-19. Dia tak faham pun pasal penularan wabak COVID-19 ni. Ada orang yang memang sampai ke tahap terlampau skeptikal, terlampau paranoid, sampai kan kalau kata dengar ada COVID-19 di tempat dia, satu taman dah kira dalam zon bahaya. Antara soalan yang saya terima, tuan-tuan, antara soalan yang saya terima, dia tanya saya, cikgu, kalau cikgu kena COVID-19, adakah jiran-jiran cikgu semua kena diambil saringan, kena dibuat swab test? Saya menjawab soalan dia, menjawab soalan yang saya cuba menjawab dengan berhemah supaya tak bunyi macam menyindir lah. Sedangkan sebenarnya saya rasa macam ni punya orang pun ada sebenarnya, yang tak faham sangat pasal COVID-19, yang terlampau takut, paranoid pasal COVID-19. Ada ke patut saya yang kena COVID-19, satu taman kena dibuat kuarantin atau kena dibuat saringan? Adakah patut orang jiran sebelah, menyebelah, depan, belakang pun kena buat saringan? Sebab COVID-19, bukan semua orang layak sebenarnya. Bukan semua orang layak diambil saringan mereka. Yang kementerian amalkan ataupun PKD malah mana-mana tempat mengamalkan pilihan untuk mereka membuat saringan ialah hanya kepada PUI ataupun PUS. Okey? Dua ni je. PUI ataupun PUS. PUI maksudnya Person Under Investigation. Person Under Investigation yang merangkumi mereka yang memang disyaki terlibat di kawasan-kawasan ataupun mereka yang ada kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Ataupun mereka yang pulang daripada kawasan berisiko tinggi seperti di Sabah. Okey? PUS pula iaitu Person Under Surveillance, iaitu mereka yang balik daripada overseas. Mereka yang pulang dari luar negara, mereka kena kuarantin 14 hari dan mereka diambil saringan pada hari pertama mereka menjejakkan kaki ke bumi Malaysia. Okey. Dua ni. Yang ketiga dipanggil HSO. Home Surveillance. Apa ke? Home Surveillance apa ke? Ini ialah mereka yang balik dari Sabah ni. Mereka kena balik bila mereka sampai ke Semenanjung, mereka kena ambil saringan di KLIA dan mereka kena self quarantine diri mereka selama mana result belum keluar. Dia orang kena tinggal di rumah mereka sampai result keluar. Dia orang ni bukan 14 hari, ramai salah faham. Dia orang kata apa? Balik dari Sabah kena stay at home 14 hari. Tidak, tuan-tuan. Dia orang ni hanya diambil saringan dan mereka boleh stay di rumah sampai result keluar. Okey. 3 ni je. Jadi apa kena mengena jiran sebelah rumah? Okey, ada soalan pula. Ada yang kata mungkin cikgu keluar rumah, cikgu keluar depan, keluar dekat koridor ke ataupun keluar dekat depan rumah ni, dekat laman rumah. Mungkin cikgu batuk, cikgu bersin. Jadi mungkin kerana cikgu batuk bersin tu mungkin ada jiran-jiran cikgu ni yang ada darah tinggi ke, kecil manis ke? Mungkin. Jadi mereka tu mungkin berisiko. Batuk saya takkan sampai ke rumah sebelah. COVID-19 ni penularan dia ialah berlaku dalam kawasan 1 meter lontaran rembesan air liur tu hanya 1 meter. Dia percik jatuh ke lantai. Dia takkan pergi cari orang, dia takkan pergi rumah ke rumah ketuk pintu, "Assalamualaikum, aku COVID-19. Sila buka pintu anda." Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Jangan skeptikal sampai tahap tu. Jangan paranoid sampai tahap tu. Jadi jangan fikir bila kata satu taman tu ada orang kena COVID-19, satu taman kena dibuat saringan. Satu orang kena dekat sebuah blok, satu blok tu kena buat saringan. Tak ada. Malah ada kes yang berlaku. Okey, ni cerita dia. Ada sebuah kementerian di Putrajaya. Seorang staf dia positif COVID-19 dan dia masuk ke wad 43, wad saya. Apa nama kementerian dia? Rahsia. Tapi orang ni dia escort seorang timbalan menteri kementerian itu. Dia escort timbalan menteri ni ke Sabah untuk
kempen pilihan raya. Di escort Timbalan Menteri ni. Timbalan Menteri ni tak kena. Timbalan Menteri ni tak positif pun. Tapi budak ni, staff ni dijangkiti COVID-19 ketika pulang ke Semenanjung, dia buat swab test, dia positif COVID-19. Akibat daripada tu, tingkat 4 dan tingkat 5 kementerian itu ditutup dan semua orang tingkat 4 dan 5 diminta untuk diambil saringan sebab mereka ialah kontak yang rapat kerana budak ni ada pergi ke level 4 dan level 5. Tapi level-level lain selamat. Tak tutup pun. Kementerian itu beroperasi seperti biasa. Tak tutup pun. Hanya level 4 dan level 5. Malah Timbalan Menteri itu pun diminta ambil swab test sebab Timbalan Menteri ni ada jumpa dengan staf ni dalam jelajah dia di Sabah. Nampak tak? Itu antara cerita dia. Bermaksud jangan risau. Jangan risau. Janganlah marah. Rahsia tetap rahsia. Ada benda yang saya tak boleh nak dedahkan sebab dia melibatkan akta kerahsiaan. Tak boleh semua benda saya nak cerita. Oh, kementerian itu, kementerian ini, menteri itu, menteri ini. Tak boleh. Sekarang saya kena saman naya je Kak Ziha. Okey. So benda ni kena faham. Dan pengalaman yang saya dapat ni amat berharga sebenarnya sebab bila saya jumpa dengan orang dalam Wad 43, sebenarnya banyak cerita-cerita yang memberi saya satu kefahaman yang lebih jelas tentang macam mana kementerian ataupun KKM handle kes COVID-19 ni. Bukan semua yang dikatakan hadir di tempat itu perlu diambil saringan. Hanya mereka yang ada kontak rapat. Malah tuan-tuan, sebenarnya. Okey, sebenarnya isteri saya orang yang paling rapat, the only one person yang ada jumpa saya selepas saya balik dari Sabah. Saya balik dari Sabah, saya self quarantine di rumah. Saya tinggal di rumah, saya diam-diam di rumah. Keluarga saya semua tidak ada di rumah. Isteri saya, anak saya semua, saya tempatkan di rumah mak mertua saya di Taman Delima Kajang. Okey, cerita dia, wife saya hanya datang ke rumah saya setiap hari untuk menghantar makanan. Pada hari pertama, dia hantar makanan, dia letak di depan rumah. Dia letak dekat kerusi di luar rumah. Dia tak berani masuk. Malah nak rapat pun tidak. Punyalah berhati-hati. Dia letak makanan, dia lari. Dia lari, dia tunggu saya ambil. Saya ambil, dia tengok dari jauh, dia tengok je dengan alis, dengan hujung mata. Dia tengok saya masuk ke rumah, and then lambai-lambai, dah settle. Maksudnya dia tidak langsung menyentuh saya, salam pun tidak. Derhaka ni isteri ni. Salam pun tidak. Sebab apa? Sebab memang tak boleh salam. Tak boleh ada kontak. Saya dalam tempoh kuarantin. Kalau saya salam dengan dia, tiba-tiba saya positif. Memang aku dah positif pun. Kan? Tapi kalaulah tiba-tiba aku positif, aku menjangkiti dia pula dan dia balik ke rumah, dia pergi salam pula dengan mak mertua saya, dengan anak-anak saya, apa jadi? Saya menjadi kunci utama kepada penularan COVID-19 di kawasan Kajang pula lepas itu. Anak-anak semua kena. Dan wife saya pula, dia cikgu sekolah. Kalau dia pergi sekolah macam mana pula? Jadi, pada peringkat awal, wife saya cuma letak makanan di luar. Dia letak, dia lari. Dia lari. Cuma saya ni akan call, tanya, apa yang ada? Kalau ada tolong hantar. Saya nak beli apa, saya beritahu dia hantar. Bagus, dia hantar kat luar. Tapi baru hari pertama. Masuk hari kedua, siapa tahan? Takkan ada apa nama nak lepak di luar je kan. Saya pun panggil masuk. Panggil masuk pun berjaga-jaga ni. Pintu yang saya pegang ni, dia spray dulu. Dia spray baru dia pegang. Dia masuk ke rumah, dia duduk di kursi yang lain. Saya kursi lain. Jarak saya dengan dia lebih kurang dalam 5 meter. Tak sentuh langsung. Salam pun tidak. Deraka lagi ni. Tak mau salam ni. Tapi nak bagi tahu jarak yang jauh ni. Maksudnya tidak ada sentuhan. Jadi sebenarnya dalam istilah mengenai dalam istilah kontak rapat ni, sebenarnya isteri saya pun bukan kontak rapat walaupun dah masuk dalam rumah. Sebab kontak rapat, istilah terma kontak rapat ialah mereka yang berada di depan kita dan bersembang dalam jarak 1 kurang 1 meter dalam tempoh masa 15 minit. Nampak tak? Korang kena baca balik istilah ataupun terma kontak rapat. Tetapi tuan-tuan, saya tak nafikan ada orang yang tidak kontak rapat, jarak dia lebih kurang 2-3 meter pun positif. Ingat semalam saya bagi tahu, sahabat baik saya dekat Wad 43, dia positif COVID-19 sedangkan dia tidak duduk dekat pun dengan orang yang positif tu. Jarak dia selang 2 orang pun dia kena. Macam mana dia kena? Entah. Tapi cuma nak bagi tahu, yang wife saya, walaupun dia the only one person yang masuk dalam rumah,
KKM ataupun Pusat Kesihatan Daerah PKD, dia orang kata sebenarnya wife saya tidak berisiko pun. Tapi atas dasar berhati-hati, atas dasar untuk memastikan dia betul-betul selamat, dia diminta juga untuk diambil saringan apabila saya ini disahkan positif COVID-19. Lagi kesian tuan-tuan. Sebenarnya inilah dia cerita dia. Bermulalah kisahnya. Dengar sini. Pesakit COVID-19 macam saya, sebenarnya lebih beruntung. Lebih beruntung sebab saya sah positif COVID-19 dan saya ditempatkan dalam pusat isolasi dekat Pusat Kawalan Kusta Negara. Saya stay dalam Ward 43, dekat sana ada 50 orang yang saya jumpa hari-hari, yang saya dapat bersembang, berkawan, bersalaman dengan diorang, tak ada masalah. Solat dengan diorang, makan dengan diorang, bergelak ketawa dengan diorang. Saya ada kawan. Tapi sebenarnya, orang yang tidak positif ataupun mereka yang ada kontak rapat, tapi mereka bukan positif, antaranya wife saya sendiri, antaranya Syahrul Apid, sahabat baik saya di Sabah, yang balik dari Sabah dengan saya, dan dia juga diambil saringan dekat KLIA, tapi kerana saya ni positif, automatik Syahrul Apid ni convert daripada HSO, daripada orang yang sepatutnya hanya ambil saringan dekat KLIA, kalau negatif boleh bebas bekerja, tapi dia di-convert status dia menjadi PUI, menjadi person under investigation kerana dia kontak rapat saya di Sabah. Sama dengan isteri saya, di-convert status menjadi PUI kerana dia rapat dengan saya. Kesian orang macam ni. Sebenarnya, mental dia orang lebih tertekan daripada saya yang duduk di ward COVID-19. Sebab apa? Sebab saya di ward COVID-19, saya bersama dengan ramai orang dekat dalam ward. Tapi Apid, tapi Ikwan, tapi Wadi, tapi wife saya, dia orang tak ada kawan tuan-tuan. Dia orang terpaksa kuarantin dalam rumah seorang diri selama 14 hari sampai result kedua keluar. Apa maksud dia? Maksud dia, mula-mula dia orang ambil swab test yang pertama. Pada hari pertama saya positif, dia orang kena ambil swab test. Bila ambil swab test, kan? Dia orang kena tunggu sekurang-kurangnya 2-3 hari sebelum result keluar. Bila result keluar, dia orang akan dapat surat Annex 14. Annex 14 ialah satu surat yang mengatakan dia orang kena self quarantine di rumah sampai hari yang ke-13. Hari yang ke-13 dia orang kena hadir semula ke PKD untuk diambil saringan sekali lagi. Tapi kali ini lebih cepat. Yang tadi mula-mula dia orang ambil swab test. Tapi hari yang ke-13 dia orang hanya ambil darah menggunakan antigen rapid test kit ataupun RTK. Dia ambil RTK, dia ambil sampel darah, result akan keluar dalam masa cuma 10 minit. Result yang keluar kalau negatif, besok tu baru dia akan dapat surat Annex 17. Annex 17 ialah surat yang untuk melepaskan dia orang untuk berada dalam masyarakat. Dia orang boleh bebas keluar pergi kerja. Jadi, sepanjang tempoh itu, daripada hari pertama dia ambil swab test sampai dapat surat Annex 17, iaitu 14 hari, dia orang ni tuan-tuan lebih malang. Sebab dia orang ni dalam keadaan yang tertanya-tanya, aku ni positif ke tidak. Macam aku okey. Sebab saya dah tahu saya ni positif. Saya dah dibawa ke Ward 43, saya bercampur dengan semua orang. Tak ada apa yang saya risau dah. Dalam kepala otak ni dah clear cut. Aku positif. So apa masalah? Aku nak risau apa? Dah memang aku positif. Tapi orang macam Apid, orang macam wife saya, orang macam Ikwan, orang macam Kak Vina semua ni, dia orang ni yang mana dia orang ni pada sampel pertama dia orang tu negatif. Tapi nak menunggu sampel kedua hari ke-13 lebih berdebar-debar tuan-tuan. Dia orang berdebar-debar nak tunggu hari ke-13 sebab nak tahu adakah dia orang ni betul-betul negatif. Jadi dia orang ni tak boleh bercampur dengan orang lain. Dia orang kena stay at home, tak ada siapa boleh masuk rumah sebab apa? Dia orang dikuarantinkan dan dia orang pun sendiri tak berani bercampur dengan orang lain. Tambahan pula, semua orang paranoid. Semua orang paranoid. Wife saya, walaupun dia negatif pada hari pertama, adakah sekolah akan bagi dia pergi sekolah? Tak boleh. Sebab apa? Dia ada Annex 14. Annex 14 maksudnya dia kena stay at home. Tak boleh pergi ke sekolah. Bila orang pegang Annex 14, siapa berani rapat dengan dia orang?
Menipu besar lah kalau aku kata, aku ni tak paranoid. Aku takkan risau. Aku boleh jumpa dia. Menipu besar, tuan-tuan. Majoriti orang akan rasa risau walaupun dia dah negatif pada sampel pertama sebab dikatakan dia akan diambil sampel kedua pula dan dia pegang NX14. Jadi orang macam ni, orang yang dalam kuarantin sendiri di rumah ni, yang tertanya-tanya dia ni positif ke negatif, lebih menderita daripada kami yang dalam ward 43 kerana kami ni sudah confirm positif. Kami nak risau apa? Kami tak perlu risau apa-apa dah. Kami boleh bercampur dengan orang lain. Kami bebas makan apa saja. Makan tak perlu beli, tak perlu risau. Tepat masa dia sampai makanan. Tapi orang yang self quarantine di rumah makan macam mana? Terpaksa masak sendiri. Kalau perempuan okeylah, kalau lelaki yang tak kerti masak macam Apit tu, tahu masak Maggi je. Kan? Apa nak buat? Kena order Food Panda. Food Panda pun datang, sila letakkan di luar, tak berani. Dia sendiri pun takut nak jumpa dengan orang Food Panda ni. Sebab apa? Dia takut dia tu positif. Letak di luar pagar. Dah duduk pagar baru dia pergi ambil. So, saya ada tengok satu video yang Apit share dengan saya. Saya hampir menitis air mata. Tapi Apit, aku belum menangis. Jangan kau rasa perasan. Aku belum menangis. Aku tak sampai tahap menangis kerana kau, Apit. Okey. Tapi saya pernah tengok satu video yang Apit share. Apit tunjuk video tu. Wife dia datang bawa kereta Honda putih. Apit ni tinggal di sebuah apartmen yang sangat mewah. Apartmen 5 bintang di KL. Sajalah, selingan. Okey. Apit share video tu. Wife dia datang dengan kereta putih. Apit daripada tingkat atas. Ambil video wife dia parking di bawah. Bawa anak dia keluar ni. Melambai dari bawah. Hai papa. Hai my son. Daripada atas ke bawah. Nampak kecil je anak di bawah. Nak suruh anak naik atas tak berani. Sebab apa? Aku ni belum positif. Aku ni belum negatif. Belum confirm lagi ni. Sebab saringan kedua belum dibuat. Saya tengok tu saya rasa macam simpati. Sebab Apit terpaksa seorangan dalam rumah layan Netflix. Main game, main PUBG. Mujurlah dia ni dah tua. Kalau muda mungkin layan benda lain. Tapi Apit ni dah tua. Jadi sampai ke tahap itu, seorang-seorang dalam bilik tak mampu nak buat apa-apa. Hanya boleh keluar rumah, tengok TV, masuk balik bilik, apa nak buat? Punyalah bosan. Saya ni masih ada kawan-kawan yang saya jumpa hari-hari dekat ward. So korang rasa siapa yang lebih patut kita simpati? Sebenarnya bukan pesakit COVID-19, tuan-tuan. Pesakit COVID-19 sudah merasa kenikmatan dunia sebenarnya. Sebab dia dah jumpa dengan orang, dia hanya kuarantin. Saya sendiri self kuarantin di rumah cuma 4 hari je. 4 hari saya keseorangan. Saya seorang-seorang tengok Netflix. 4 hari je. Tapi Syahrul Apit, wife saya, berbelas hari dalam rumah seorang diri. Apa nak buat? Lagi menderita. Jadi ramai orang meletakkan paranoid kepada pesakit COVID-19. Yes, betul. Kami dah positif. So apa masalah korang? Tapi korang tahu tak? Yang sebenarnya masyarakat meletakkan paranoid yang lebih besar kepada mereka yang belum positif ni. Okey, korang kata, korang senang-senanglah cakap. Korang kata, apa nak risau? Apabila swab test pertama mengatakan dia negatif, apa nak risau? Okeylah. Korang silap besar tau. Lebih 5-6 orang. Saya bukan kata seorang dua, lebih 5-6 orang yang saya jumpa dalam ward 43 Hospital Sungai Buloh. Lebih 5-6 orang. Mereka ni mengesahkan yang mereka positif pada saringan kedua. Mereka ni positif pada saringan kedua. Saringan pertama, mereka negatif. Maka tunggulah dalam rumah untuk diambil saringan kedua pada hari ke-13. Pergi PKD, hari ke-13, tiba-tiba positif. Macam mana? Bukan tak ada kes macam ni. Banyak. Saya ulang balik. Bukan tak ada kes macam ni. Tapi banyak. Jadi, kerisauan yang Apit rasa, kerisauan yang wife saya rasa, kerisauan yang Ikhwan rasa memang berbaloi dan memang relevan. Sebab mereka memang patut risau kerana memang ada kes yang negatif pada sampel pertama tapi positif pada sampel kedua. Bukan tak ada. Malah ada kes, tuan-tuan. Dalam ward yang sama, ward 43, ada 2 kes.
Lebih pelik. 2 kes. Negatif dalam sampel pertama, negatif dalam sampel kedua, tiba-tiba selepas 14 hari datang simptom. Tiba-tiba demam. Tiba-tiba cirit-birit. Ambil pula saringan ketiga, positif. Sedangkan dia orang tak pernah keluar rumah. Dia orang stay at home, kuarantin sendiri di rumah, tapi tiba-tiba saringan sampel ketiga mereka positif. Ini ada 2-3 kes dalam wad yang sama, wad 43. Kisah wad 43. Okey, baik. Alright, nampak tak? Nampak tak? Jadi, apa yang Apit rasa? Hari ini saya tak minum kopi. Saya minum air kelapa bercampur lemon. Sebab semalam saya batuk teruk pula bila minum kopi. Batuk dan juga angin dalam badan. Jadi, sebenarnya kalau korang kata pesakit COVID-19 menderitai, mereka rasa stres, mereka rasa murung, mereka rasa duka cita, kecewa, semua bagai. Saya berani katakan bahawa mereka yang self quarantine di rumah, mereka yang tak tahu result mereka, tak tahu dia orang ni positif ke negatif untuk sampel yang kedua, lebih mendebarkan. Lebih mendebarkan. Tanyalah Syarul Apit. Ni saya petik nama ni, ini ni. Ini muka dia, Syarul Apit. Korang boleh jumpa dia, interview dia. Ramai orang sibuk interview dengan pesakit COVID-19. Saya ni, hari-hari orang call saya nak interview. Sebenarnya, baik juga korang interview dengan orang macam ni, Syarul Apit ni. Sebab apa? Tanya dia sendiri apa dia rasa menanti debaran hari ke-13. Bila dapat saja jawapan, dapat aja result hari ke-13, dia punya rasa seronok tu, saya dalam grup WhatsApp dia orang. Kami ada grup WhatsApp nama dia Black Sabahan. Bukan black apa nama black apa kan? Bukan Black Sabat, Black Sabahan in 666. In 66. Nama grup berbahaya. Tapi dalam grup tu selalu Apit ni share. Apit share, dia tunjukkan macam mana seronoknya dia orang bila cabut gelang. Nikmat tuan-tuan. Siapa yang tak tahu memang patut rasa kot. Nikmat tuan-tuan bila cabut gelang tu. Bayangkan 14 hari gelang tu melekat di tangan. Tiba-tiba dia dapat dicabut gelang tu, dia punya nikmat tu tuan-tuan. Nikmat yang takkan dapat nak diungkap dengan kata-kata sebenarnya. Sebab apa tahu? Kita seakan-akan macam digari tangan kita ni. Digari. That's why orang kata pesakit COVID-19 ataupun mereka yang self quarantine ni macam banduan. Sebab selain daripada terkurung, selain daripada terkurung dalam rumah sendiri, atau macam saya dikurung dalam pusat isolasi, di tangan kami ada gelang. Ada gelang yang mengikat kami daripada pergi ke mana-mana. Kalau keluar naya. Kalau keluar rumah silap hari bulan, kena tangkap 1,000. Kena viral pula. Kena pula fitnah macam-macam orang kata. Kan? Jadi sebenarnya, bukan sekadar saya pesakit COVID-19 yang menderita. Mereka yang kuarantin di rumah juga teruk menderita. Inilah dia masalah dia tuan-tuan. Orang kita paranoid. Tapi sebenarnya paranoid dia orang paranoid yang berasas. Sebab memang ada kes yang hari yang ke-13 tiba-tiba dia positif. Tuan-tuan, satu lagi kes yang sangat-sangat menyayat hati. Sangat-sangat pelik dan ajaib dan juga Naya bin musibah. Naya bin musibah. Ya ke? Betul ke? Naya bin musibah. Okey, baik. Seorang budak lelaki. Bukanlah budak sangat. Usia dalam sekitar 25-26 macam tu. Pada hari yang kelima saya dalam wad COVID-19, wad 43. Tiba-tiba petang itu, dalam sekitar pukul 3 petang, masuk seorang lelaki. Dia ditempatkan ke wad 43. Dia masuk dengan tenang, tanpa ada simptom. Berjalan dengan tenang, pergi ke katil 32. Saya lupa dah katil dia. Tapi katil dia dengan saya cuma dipisahkan dengan 2 katil lain. Dia selang 2 katil lah. Dia duduk di katil tu tuan-tuan, dia menong je fikir. Dia menong lama. Saya pergi kat dia. Saya panggil dia Dek. Dek tu. Betapa sopannya bahasa kau Azrul. Dek. Saya tepuk dia, Dek. Adik ni kena dekat mana? Dia kata, entahlah bang. Saya tak sure kena dekat mana. Tapi rasanya Meru lah. Oh, Meru sebab apa? Sebab kawan-kawan saya pergi mesyuarat tu.
Meru siapa yang tahu, tahulah. Meru ni kluster yang kena sebab mesyuarat. Sebab ada bos-bos dia orang ni, bos daripada syarikat yang melibatkan syarikat yang melibatkan event management. Dia orang pergi ke tempat demi tempat, office demi office, dia orang buat mesyuarat. Jadi dia ni kata, saya ni kena kluster Meru kot. Sebab kawan saya yang lain pun kena juga. So dia pun kata, tak apalah bang, nasib saya tak baik lah, saya kena COVID-19. Walaupun dia pun tak sure kena kat mana. So dia pun terbaring, dia baring. Tapi dia tu sihat, dia sihat. Time solat, dia pun solat. Dia pun bangun pergi solat dengan kami semua. Satu soft dengan kami. Rapat-rapat ni. Tiba-tiba, selepas maghrib, dia pergi keluar daripada kawasan bilik, dia pergi lepak dekat padang tepi tandas tu. Tandas sebelah Wad 43. Dia melepak dengan kawan-kawan yang seusia dengan dia. Saya ni lebih tua lah. Saya ni geng orang tua. Dia geng orang muda. Dia lepak dengan geng orang muda. Dia lepak lama. Tiba-tiba masuk seorang daripada geng orang muda ni yang katil sebelah saya. Dia kata, bang, naya abang budak tu. Apasal naya? Dia tu bang, dia tu mula-mula dia pergi cek dekat hospital swasta. Dia cek, dia positif. Jadi apabila dia positif, dia pun dihantar ke Pusat Kawalan Kusta Negara, ditempatkan dalam Wad 43. Tapi sebelum dihantar ke Wad 43, dia diambil saringan kedua oleh pihak kerajaan untuk nak confirm dia tu betul-betul COVID-19. Tapi result lambat keluarlah. Mana ada result yang ambil sekarang keluar sekarang? Tak ada, menipunya, kan? Jadi maka budak ni masuk ke Wad 43 ketika dia disahkan positif oleh hospital swasta. Masuklah ke wad kami ni, bercampur kami semua ni. Tiba-tiba malam itu tuan-tuan, malam itu dapat berita yang sangat-sangat menggembirakan. Dia negatif. Alhamdulillah, dia negatif COVID-19. Rupanya dia negatif, bukan positif. Bersyukurlah dia positif, dia negatif. Tapi saya pula balas apa? Bersyukur benda engkau dah masuk ke wad COVID-19. Engkau dah jumpa dengan puluhan pesakit COVID-19. Engkau dah lepak dengan kita orang. Engkau dah semayang sebelah kita orang. Dah rapat-rapat, dah makan sekali, bergelak ketawa dengan kita orang. Maka aku kata, selamat datang ke alam COVID-19. Naya tak tuan-tuan? Nampak tak betapa rarenya? Betapa rarenya sampel-sampel yang berlaku dalam Wad 43. Naya tuan-tuan. Maka pada tengah-tengah malam, pada jam sekitar 11 malam, datanglah ambulan, bawa dia pergi ke wad lain. Ke wad pengasingan PUI. Wad yang pasien belum confirm COVID-19. Wad yang diasingkan daripada pesakit COVID-19. Wad lain. Bukan wad COVID-19, tapi wad pengasingan untuk PUI. Tapi cerita dia dah masuk dalam wad COVID-19. Saya dengan apa kawan-kawan ni duk bergelak ketawa ni. Kami sana, kami tak ada stres. Kami bergelak ketawa. Kami kata apa? Naya budak ni. Dia nak bersyukur ke dia nak rasa malang? Dia nak bersyukur ke nak malang? Sebab apa? Sebab memanglah dia bersyukur. Sebab aku negatif COVID-19. Tadi positif. Tiba-tiba dapat result baru negatif. Kalau semua orang sujud syukurlah. Tapi kau nak sujud syukur dulu ke? Sabar, jangan sujud syukur dulu. Sebab engkau dah pun bercampur dengan 50 orang. Engkau dah bercampur dengan 50 orang pesakit COVID-19. Engkau rasa kau selamat? Kalau kata, tadi ada orang tanya saya, aku kena COVID-19, taman aku kena cek tak? Ini engkau seorang pergi masuk dalam lubuk pesakit COVID-19. 50 orang dah bercampur dengan engkau. Kau rasa kau selamat? Saya cuma jawab kata apa kat dia dengan nada bergurau lah. Selamat datang ke alam COVID-19. Dia pun tak tahu aku nak gelak ke aku nak tarik muka. Dia tenang je. Datang ambulan bawa dia keluar dengan muka toya dia keluar, dia lambai dengan orang, kami kat dalam tu gelak. Kami kata memang naya nasib engkau. Tapi nampak tak macam mana unik dan macam mana rarenya pelbagai kes yang berlaku dalam Wad 43. Kalau saya cerita daripada katil pertama sampai katil yang ke-57, semua orang ada cerita yang berbeza dan berbeza dan unik. Berbeza dan sebenarnya kalau saya compilekan semua sekali,
Bukan setakat boleh buat buku, boleh buat ensiklopedia. Lantak korang lah. Tapi cerita dia boleh buat buku khazanah. Sebab semua orang ada cerita berbeza, tuan-tuan. Tak kira siapa engkau VIP ke. Dalam tu, tuan-tuan, ada 3 orang. Ada 3 orang pegawai-pegawai khas yang mengiringi menteri-menteri ni. Dua orang ni escort timbalan menteri. Seorang lagi ni escort kepada nama besar dalam PKR. Yang syoknya menteri-menteri ni tak kena. Budak-budak yang escort ni kena. Yang peliknya menteri-menteri ni, pegawai-pegawai ataupun ahli-ahli politik ni tak kena pun. Itu orang kata apa? Mangsa kepada politik. Mangsa politik. Kalau korang kata apa? Kami ni ialah mangsa politik yang tak wajar berlaku ketika ini, saya setujulah, memang betul kami ni mangsa politik. Yang seronoknya saya kena, tapi orang lain tak kena pula, kan? Itulah dia. Tapi sebenarnya kalau kita nak compilekan semua cerita dalam Watt 43, memang seronok, tuan-tuan. Seronok sebenarnya. Sebab kita dapat tahu sebenarnya kenapa orang kita risau. Mungkin kerana bila dengar story-story macam ni, bila dapat tahu ada yang positif tiba-tiba negatif. Ada yang negatif tiba-tiba positif. Ada yang sampai 3 kali buat saringan baru positif. Ada yang tak tahu pergi mana, duduk rumah diam-diam, tiba-tiba demam, cek positif. Tak tahu kena celah mana. Tak tahu kena dekat mana. Nampak tak? Okey. Settle bab 1. Itu kalau saya compile, dapat sebuah buku bab 1. Kan? Tapi tak naklah. Saya tak naklah cerita bab orang. Tapi dalam live macam ni bolehlah. Okey, jap saya berhenti jap baca komen. Okey. Kalau kena kurang majoriti, ya alamak. Pakai kamera apa ni cikgu? Ramai tanya saya pasal kamera. Kenapa lawa sangat ke saya punya live ni? Alamak. Tak ada. Mungkin hadapi saya pakai kamera EOS R. Saya tak pakai handphone. Handphone depan saya ni. Saya tak pakai handphone, saya pakai kamera. Okey. Apa yang kelakar tu kaedah weh. Cikgu kena buat reunion geng 43. Jom. Geng 43 jom. Saya sebenarnya geng 43 ni memang ada grup WhatsApp sendiri. Tuan-tuan, sebenarnya bukan hanya geng 43. Sebenarnya semua Watt dalam PKKN ada grup WhatsApp sendiri. That's why masa saya keluar, cikgu kena kat mana? Apik, saya kena dekat Inanam. Saya kena dekat Inanam. Ya kot? Okey. Melawak je, Pit. Baik. Masa saya keluar daripada Watt 5A, saya nak kembali ke Watt 43, kan? Saya mula-mula saya diminta untuk pindah ke Watt 57. Saya tak nak. Saya kata apa? Saya nak pergi Watt 43 sebab tu Watt yang saya dah kenal ramai orang. Saya kata kat dia orang, doktor, saya nak masuk Watt 43. Saya kenal dengan Ustaz Midi. Saya kenal dengan cikgu, ada seorang cikgu lah. Saya kenal dengan Brother NH. Saya kenal dengan ramai orang. Dengan Abang Anwar antaranya. Saya minta kembali ke Watt 43. So, diorang usaha dapat balik ke Watt 43. Bila balik ke Watt 43, tuan-tuan, sampai dekat pintu masuk, saya tanya pada nurse ni, nurse, saya akan duduk di katil mana? Cik Azrul akan duduk di katil yang sama, katil sebelum ni, katil 33. Saya kata kat dia, nurse, saya tak nak. Saya nak katil 40. Dia kata sebab apa pula? Katil 40 ada plug. Dia kata, Cik Azrul kena sabar. Kami kena cek dulu. Kalau katil 40 tu masih kosong. Kalau katil tu dah ada orang, tak bolehlah Cik Azrul. Saya kata, tak, saya dah tahu katil tu kosong. Dia kata, amboi Cik Azrul, biarlah saya cek dulu. Dia pun kelang kabut telefon dengan BMU. Bad Management Unit. Dia telefon BMU, dia tanya, apa nama katil 40 ataupun mana katil yang dekat dengan plug yang masih kosong. BMU beritahu katil 40 kosong. Dia tengok saya, Cik Azrul, rezeki Cik Azrul lah, katil 40 kosong. Saya kata, memang saya tahu. Tahu mana lah? Kami ada grup WhatsApp. Kami ada grup WhatsApp. Maksudnya, geng-geng Watt 43 dah bagi tahu dah. Bang, katil 40 kosong. Cantik, aku lock katil 40. Nampak tak? Sebenarnya bukan hanya kami je ada grup WhatsApp. Watt lain juga ada grup WhatsApp. Ada satu Watt ni, Watt wanita. Sebelah kita orang je. Ni Watt saya, tepi sana Watt wanita. Nampak dengan mata kasar, tak nampak dengan mata halus. Maksudnya diorang ni tak keluar lah. Diorang duduk dalam bilik lah. Kan? Tapi, apa yang berlaku dalam Watt diorang sampai pada kami. Sebab apa? Sebab ada seorang isteri kepada passion Watt 43 berada dalam Watt tu. Dia selalu share gambar diorang dalam tu.
Tuan-tuan, macam parti yo. Macam parti yo. Kami dalam Wad 43, kami ni cuma order food panda. Pandai-pandai order sendirilah. Pandai-pandai order sendiri. Sebab kami nak makan apa, order sendirilah. Nak makan lain daripada lain, order sendirilah. Tapi Wad yang sebelah kami, Wad wanita ni, hari-hari makan KFC. Sebab apa? Ada seorang apa nama akak ni yang sangat mulia hati dia, orang kaya kot. Akak ni hari-hari order KFC belanja kawan-kawan dalam Wad tu. Selama dia dalam Wad, hari-hari kawan-kawan dia makan KFC. Untung dia orang. Untung dia orang. Ada orang yang semulia itu hatinya belanja KFC hari-hari. Dan dia orang punya picture profile dalam WhatsApp group pun, gambar dia orang tengah duk potong kek meraihkan hari jadi orang. Nampak tak? Betapa meriahnya kehidupan dalam Wad wanita tu. Sama juga dengan Wad 43, memang meriah. That's why kumpulan-kumpulan yang anti kepada pesakit COVID-19 ni, saya ni ada golongan yang anti saya, yang attack saya hari-hari tuan-tuan. Dalam saya punya Facebook, diorang attack. Diorang kata saya ni terlampau percaya sangat dengan KKM, terlampau percaya sangat dengan COVID-19. Diorang attack saya. Golongan-golongan yang macam ni memandang kami ni teruk sangat, sampai kan mereka mengatakan bahawa kami sebenarnya terlampau bergembira dalam Wad 43. Memang kita orang bergembira. So korang nak apa? Korang nak kami ni baring? Senyap. Betul? Orang lalu, aku sakit. Nak macam tu ke? Itu ke yang korang harapkan? Patutnya biarlah kami sedang bergembira. Kami nak melupakan rasa stres apabila kami nak keluar nanti. Kami sedang berada dalam kehidupan masyarakat kami. Biarlah kami bergembira dalam tim kami. Sebab bila kami keluar nanti, bila kami bersama dengan masyarakat, mungkin kami ni akan mendapat satu situasi yang sangat-sangat mengejutkan. Mungkin kami akan dihina, mungkin kami akan dikecam, dikeji ataupun dipinggirkan. Jadi biarlah kami merasai kenikmatan hidup dalam tim kami. So korang dengki ke apa? Kan? Diorang kata apa? Nampak pesakit COVID-19 tak sakit pun, diorang sedang bergembira. Masalahnya betul lah memang kami ni tak sakit. Bukan semua orang sakit. Bukan semua orang tengah menderita sampai mengelupur. Bukan semua orang sampai ke tahap kena menerap bernafas. Saya tak bohong tuan-tuan. Pada hari kedua saya kena COVID-19, pada hari kedua saya ditimpa gejala COVID-19, saya kena menerap. Saya kena menerap untuk membolehkan saya bernafas dengan baik. Saya kena menerap. Saya kena tidur, kejap mengiring, kejap menerap. Rasa macam sangkut something block dekat saya punya pernafasan. Malah sampai hari ni tuan-tuan, sampai hari ni kadang-kadang saya akan rasa macam tiba-tiba saya rasa macam payah bernafas. Hari ni, wallahi, wabillahi, watallahi, tak bohong tuan-tuan. Kadang-kadang dia rasa macam sangkut. Saya kena standby, nampak atas meja ni. Every time standby dengan minyak bidara lah, standby dengan minyak AOW ni. Bagus minyak ni. Antara yang bantu saya untuk nak bagi saya kembali bernafas dengan baik. Saya prepare je berdua-dua ni. Minyak bidara ni dia akan buatkan saya rasa lebih selesa bernafas. Saya prepare je. Sapu. Sebab apa? Sebab saya rasa macam, ada ketika saya rasa macam payah bernafas. Tapi ada orang, dia tak rasa apa-apa tuan-tuan. Dia boleh bernafas dengan baik. Saya tengok grup Meru ni tuan-tuan. Saya sampai terkejut. Dia orang ni buat Wad ni macam padang bola pula. Dia orang boleh berlari, melompat atas kaki kawan dia, melompat dive, peluk kawan dia. Bergelak-gelak ketawa, kejap lagi berlari pergi ke pantry belakang. Lepas tu lepak-lepak dekat belakang tu, gelak-gelak semua everything, main PUBG berlawan antara dia orang. Weh, serang. Dia orang happy dalam buat dia orang. Sebab dia orang tak sakit. Dia orang tidak ada gejala. Tapi dia orang pesakit COVID-19 yang mesti diasingkan. Habis tu kenapa ada orang yang sibuk nak mengatakan bahawa kami ni tak perlu disimpati sebab kami sedang bergembira. Korang nak apa? Korang nak kami sedang menangis. Setiap kali ambil gambar, sedang menangis. Sedang meratap hiba. Sedang menyalahkan dunia. Sedang mengatakan dunia ni sudah pun kiamat. Begitu ke? Come on lah. Okey, baik. Cikgu masih merokok lagi ke sejak sakit ni? Transporter, alhamdulillah saya sejak kembali daripada Sabah. Sejak kembali dari Sabah, saya tidak sekali pun lagi merokok.
InsyaAllah boleh berhenti kot. Rokok ni masih ada ni. Atas meja ni. Masih ada lagi Dunhill ni. Masih ada lagi dan masih lagi penuh. Ada 3 batang. Ada 3 batang yang saya hisap sebelum saya ditimpa sakit yang teruk pada hari kedua. Maksudnya saya sampai dari Sabah, hari pertama masih lagi merokok. Hari kedua saya ditimpa dengan gejala, saya tak merokok sampai hari ni. Alhamdulillah, boleh pula pun. Kata tak boleh berhenti rokok, penipulah kan. Okey. And then, ada yang tanya saya, cikgu, sebenarnya apa rawatan yang diberikan dalam wad COVID-19? Saya dah sebut dalam hari pertama dan hari kedua, tidak ada rawatan. Tapi tuan-tuan, sebenarnya kami pun pelik sebenarnya tau. Saya sampai peringkat, mula-mula saya relax, saya tenang. Tapi apabila sampai ke hari-hari terakhir saya dalam wad, saya dah mula memberontak. Saya dah mula marah. Saya minta maaf kalau dalam saya punya live ni ada nurse-nurse ataupun doktor-doktor daripada wad 43. Sebab saya baru sedar, semalam ada orang komen dalam saya punya Facebook. Dia kata, cikgu ingat saya lagi tak? Saya sempat berbual dengan cikgu dekat wad 43. Saya nurse 43. Masalahnya tuan-tuan, mana aku kenal korang? Sebab tuan-tuan, nurse yang datang, doktor yang datang melawat kami di wad 43, diorang pakai PPE komplit. Diorang pakai tutup semua komplit. Pakai pula face shield, pakai dengan bagai komplit. Nampak mata je. Kau ingat aku kenal korang? Tapi rupanya diorang cam saya. Diorang komen dalam saya punya Facebook, cikgu, lupa saya dah ke? Mana saya ingat korang? Tapi sebenarnya, sambung balik, pada hari-hari terakhir saya dalam wad 43, saya memberontak. Saya jadi macam marah. Sebab apa? Sebab kawan-kawan saya, diorang boleh keluar awal tau. Diorang keluar hari ke-5, ke-6, diorang dah keluar. Tapi saya ditahan. Dan bila saya call doktor, kami sana, dekat sana, doktor jarang datang melawat kita orang tu, dekat wad 43. Kalau wad 5A betul. Wad 5A memang selalu doktor tengok sebab kami memang ada doktor yang ditempatkan dalam wad tu setiap masa 24 jam. Tapi wad 53 tak ada doktor, tak ada nurse dalam wad. Tak ada. Tidak ada sesiapa dalam wad kecuali pesakit COVID-19. Jadi tuan-tuan, macam mana? Lain macam Macam mana kami berhubung dengan doktor kalau kami ada masalah? Hanya menggunakan satu telefon yang diletakkan di dinding, angkat telefon, dial 1032 dan kami boleh bercakap dengan doktor. Jadi telefon inilah yang menjadi benda yang paling popular setiap pagi. Sebab setiap pagi ada pasien yang akan ambil telefon, yang akan call doktor untuk bertanya bila saya boleh keluar. Soalan yang paling popular yang akan diorang tanya ialah, doktor, bila saya boleh keluar? Doktor akan tanya pula, awak ni siapa nama? Saya Azrul Effendi bin Sobri. Katil mana? Katil 40. Oh, Cik Azrul, maaf. Cik Azrul masih lagi ada batuk. Masih lagi ada gejala. Jadi kami kena monitor sekurang-kurangnya 72 jam. Ataupun 3 hari. Lepas 72 jam, kalau batuk dah okey, kami kena monitor lagi 24 jam. Baru boleh keluar. Apa yang buatkan saya jadi memberontak, marah sangat-sangat, tuan-tuan? Sebab pada penghujung saya dalam wad, saya telefon doktor. Doktor, bila saya boleh keluar? Oh, Cik Azrul masih lagi ada batuk. Jadi Cik Azrul tak boleh keluar lagi. Masalahnya, dia nak monitor saya, dia nak tahu, dia nak tunggu saya ni sihat. Masalahnya, ubat tak bagi. Saya dapat ubat batuk cuma 2 botol selama saya dalam wad. Lepas tu 3 hari ke 4 hari sebelum saya keluar, tak ada sebarang ubat diberikan. Tak ada satu ubat batuk pun diberikan. Saya minta, dia kata apa, nanti dihantar. Tak ada. Lepas tu, siapa yang... Terkejut dia. Lepas tu, siapa yang cek saya punya tekak? Tak ada siapa pun buka tekak, suruh tekak, awak sakit. Tak ada. Tak ada siapa pun yang datang, yang cek, yang aku ni betul-betul batuk. Tak ada. Dia orang ni hanya bergantung kepada statement pesakit. That means saya kata, kalau dia tanya, Cik Azrul batuk lagi ke? Batuk lagi lah sikit-sikit. Oh, Cik Azrul masih batuk, kena hold lagi 72 jam. Jadi pada hari-hari terakhir saya dalam wad, saya dah mula stres, dah mula marah.
Saya kata, saya dah mula rasa macam, aku ni kalau selagi mana aku tak menipu, aku tak boleh keluar. Jadi pada hari-hari terakhir, saya terpaksa menipu lah. Menipu macam mana tuan? Bila doktor tanya, awak masih lagi batuk? Tak ada doktor, saya okey dah, cuma tekak lah rasa macam gatal-gatal sikit. Oh, gatal-gatal lagi? Tak boleh keluar. Haram betul. Tak boleh juga. Lepas tu, hari kedua tu, Cik Azrul masih lagi batuk. Batuk tak ada dah. Yang tekak-tekak gatal tu, tekak gatal pun tak ada dah. Dah okey dah. Tapi dengar suara macam serak-serak lah. Oh, itu kahak sikit. Ada kahak lagi? Tak boleh keluar. Hampir. Tak boleh keluar lagi. Oh, kawan-kawan lain keluar habis dah. Kawan-kawan lain keluar habis dah. Habis tu, kau tak bagi aku ubat batuk. Kau tak bagi ubat batuk, macam mana aku nak sihat? Kan? Masuk hari ketiga, dia tanya lagi. Cik Azrul masih lagi batuk? Oh, batuk tak ada dah. Saya punya kontrol pagi-pagi saya minum air suam kau-kau nak bagi tekak ni betul-betul clear ni. Batuk lagi? Oh, tak batuk dah. Suara tekak masih lagi pedih? Oh, tak pedih langsung dah. Memang okey dah. Kahak? Kahak mana ada? Kahak ni semua okey dah. Mungkin Cik Azrul boleh keluar besok ni. Lah, besok ingatkan hari ni. Ingatkan hari ni. Tak boleh juga. Lepas tu dia keluar buat saya pergi belakang, pergi toilet, batuk kungkang. Punya tahan batuk ni. Sebab aku nak keluar ubat. Sebab sama je kau pandai, kau suruh aku duduk dekat ubat, kau tak bagi aku ubat. Baik aku balik rumah pergi beli ubat sendiri. Kan? Lepas tu tuan-tuan, hari keempat, dia datang, dia tanya lagi, Cik Azrul batuk ke? Tak batuk dah. Cik Azrul ada kahak-kahak semua ke? Semua tak ada dah. Semua okey dah. Kalau macam tu, Cik Azrul mungkin boleh keluar ni. Kejap, saya ambil blood pressure. Ambil blood pressure naik tinggi. So dia kata apa? Cik Azrul, KIV lagi. Aduh, habis tu, doktor, saya ni hari-hari tinggi blood pressure. Apa rawatan yang diberikan? Tak ada rawatan, tuan-tuan. Tak ada rawatan. Lah kali masuk hari yang terakhir tu, pagi-pagi, ini rutin biasa, tuan-tuan. Rutin biasa setiap hari. Pagi-pagi, nurse akan datang dengan bawa sekeping kertas. Kertas azimat, kertas wasiat, kertas pengumuman. Dia berdiri dekat luar pintu wad, dia hanya pakai mask. Kami jangan rapat. Jangan sentuh pun grill. Saya pernah sekali tersentuh grill, dia marah. Cik Azrul jangan pegang grill. Kenapa Cik Azrul pegang grill, kan orang lain pegang pula, bahaya. Oh, iya ke? Tapi tadi saya pegang katil, orang lain pegang juga. Saya pergi toilet, saya buka sinki, orang lain pun pegang juga. Sama je. Tapi dia kata jangan pegang grill. Kalau Cik Azrul pegang, orang lain pegang juga. Makin pening aku. Makin pening. So datang pagi-pagi dia bawa kertas azimat. Dia bawa kertas wasiat. Okey? Dia baca nama seorang-seorang. Nama sekian-sekian, ya saya. Oh, daripada jauh, ya saya. Bukan nama saya, nama orang lain. Nama sekian-sekian, bukan nama sebenar, Amran Hamid. Ya saya. Cik Amran boleh keluar hari ni ya. Oh, seronok. Muka punya berseri. Nama kedua, Muhammad Syarif Abdul Rahman. Bukan nama sebenar. Boleh keluar hari ni ya. Dia orang terus masuk bilik, berlari masuk bilik. Bang, saya boleh keluar bang. Saya dengan muka dengki ya. Untunglah boleh keluar. Sebab apa? Aku ni senior kot. Dah banyak hari dalam wad, aku tak boleh keluar. Engkau baru masuk 3 hari dah boleh keluar dah. Muka dengki ya. Yelah, boleh keluar. Okeylah. Tapi tuan-tuan, dia berlari masuk bilik, dia orang punya siap. Korang bayangkan macam orang baru, orang yang tak pernah dapat awet, tiba-tiba dapat awet, dia punya seronok macam mana? Dia orang punya tukar baju hospital ni, ganti dengan pakaian biasa ni, bermakeup bagai, lepas tu tunggu di katil, tunggu nak dapat surat kebenaran keluar, tunggu di katil daripada pukul 8 pagi pengumuman dibuat sampai pukul 4 petang terbaring. Saya pergi kat dia orang, kita pun belagaklah, pegang pintu kan. Bang, tak keluar lagi bang? Dia kata apa? Tak tahulah bang, tunggu surat. Tak payahlah bang, saya rasa surat ni besok bang, hari ni Ahad. Office tak buka bang. Abang tunggulah bang besok bang. Tak boleh bang. Tadi nama saya dah sebut bang. Oh iya ke? Tunggulah kau. Pukul 4 tu, tiba-tiba doktor Cina masuk. Doktor Cina ni masuk pakai komplit. Dia sebenarnya tuan-tuan, masuk dalam wad aja kena pakai komplit. Daripada luar tu, dekat grill tu, dia orang pakai hanya pakai mask.
Kami kena jarak 1 meter dengan dia orang. Tapi melangkah masuk dalam wad, kena pakai full PPE. Complete macam robot ni masuk. Datang seorang doktor Cina, dia masuk, dia pun tanya, siapa nama Azrul? Dalam wad, kalau nama disebut, memang seronok sebenarnya. Sebab apa? 2 je. Sama ada aku dapat keluar atau aku dapat ubat. Tapi saya dah tahu dah set dalam mind. Aku dah sampai hari-hari penghujung ni. That means aku boleh keluar ni. Dia pun panggil, siapa nama Azrul? Saya, doktor. Cik, kita pun dengan muka baik. Saya, doktor. Cik Azrul masih lagi sakit-sakit apa ke? Tak ada, doktor. Saya memang dah sihat. Dah 3 hari sihat. Iya ke? Betul sihat? Betul, doktor. Saya memang sihat. Okey. Kalau macam tu, Cik Azrul, petang ni boleh keluar. Iya ke? Bukan pukul 4, pukul 2. Sorry, pukul 2. Iya, doktor. Saya boleh keluar. Betul. Awak boleh keluar hari ni. Saya pergi dekat katil tadi, katil yang pagi tu. Saya kata apa kat dia? Bang, aku pun boleh keluar lah bang. Dengan muka belagak. Yang kawan tadi pagi dapat nama terbaring dengan baju lawa tu terbaring. Tengok saya. Hampir betul. Nama aku sebut pagi. Nama dia boleh keluar juga rupanya. Tapi kita pun relax. Kita dengan keadaan relax, kita tenang. Tak tukar baju pun lagi. Baju white lagi. Sebab apa? Saya ni lebih bijak. Saya lebih bijak. Yang tadi tu gatal pergi berlari buat apa? Gatal pergi tukar baju buat apa? Tanya dulu bila boleh keluar. Yang saya ni lebih bijak. Bila disebut kata boleh keluar, saya pun tanya, doktor, diramalkan keluar jam berapa? Doktor kata awak boleh keluar mungkin dalam jam 5 atau jam 6. Paling cepat pukul 5, paling lambat pukul 6. Confirm 5 atau 6, doktor? Tak tentu. Sebab apa? Kita nak kena buat surat. Nak kena buat bagai semua everything, nak tunggu semua dah confirm baru boleh keluar. Sebab nak kena buat MC lah, nak kena buat surat pelepasan dan semua kan. Okey, doktor. Doktor kena bagi saya betul-betul punctual time. Sebab saya nak suruh orang daripada kajian datang ambil ni. Okey, kalau macam tu, you boleh bagi tahu dekat dia orang datang dalam pukul 6. Okey, fine. Betul lah pukul 6 Saya pun telefon saya punya wife, boleh datang antara pukul 5.30 ke pukul 6. Tapi time tu pukul 2, saya relax, bertenang. Baju belum tukar ni. Beg belum kemas lagi. Kita dengan rasa belagak lah. Lalu depan wad yang tadi yang dah pakai lawa-lawa tu, tanya balik, bang, lama pakai baju ni bang? Kita biasa pakai baju wad lagi. Belagak lah, bang, lama pakai baju ni bang? Dia pun tengok saya atas bawah, dah ada apa nama dia tu polis Bukit Aman. Tengok atas bawah, bang, sabar bang, saya tengah geram ni bang. Dia kata, geram ke? Relax lah bang. Kalau abang tak boleh keluar pun sabarlah. Apa salahnya? Dah bersabar 4-5 hari, sabar 5-6 jam, apa salahnya? Pandailah pula kita berdakwah. Lepas itu, tepat pukul 4 lebih, baru saya kemas beg. Kemas beg semua, kemas barang semua, ambil barang-barang. Tuan-tuan, siapa yang masuk lambat dalam wad memang beruntung. Masa saya keluar tu, masuk lagi 3 orang. Ahli baru kelab COVID-19. Yang baru masuk. Siapa yang masuk lambat ni untung, tuan-tuan. Sebab apa? Hari-hari ada orang keluar. Dan bila ada orang keluar, orang yang keluar ni takkan bawa semua barang. Saya cuma bawa beg saja keluar. Saya punya Maggi yang saya beli dekat Foodpanda. Saya punya Grab. Saya punya beg yang saya beli dekat Grab. Maggi. Roti, biskut, air yang saya beli penuh, air, twister, bagai semua ni, saya akan letak dekat pantry. Bukan saya seorang, tuan-tuan. Hari-hari ada orang letak. Pantry tu dah boleh buka jadi koperasi dah. Penuh atas pantry ni. Maggi penuh. Kita dengan rasa murah hatinya, lepas letak tu, buat pengumuman kepada semua ahli baru. Wahai ahli baru, korang boleh ambil segala apa korang ambil dekat pantry, saya benarkan. Sebab dah tahu dah, dalam pantry semua tu barang wakaf. Kan? Kita dah letak dekat pantry tu, kita pun keluar. Kan? Kita pun keluar, pakai baju elok-elok, bawa beg, letak dekat depan TV. Tenang aja. Tiba-tiba, tuan-tuan, tepat pukul 5.30, surat pun sampai. Cik Azrul, mana Cik Azrul? Saya pergi depan, saya orang pertama keluar buat. Yang tadi abang polisi kita yang pukul 8 nama naik, belum keluar nama lagi. Kita lagi lah bagi dia angin. Angkat beg lalu depan dia kan. Bang, surat belum siap lagi bang. Dia kata apa? Belum lagi lah bang. Saya rasa abang tak jadi keluar kot. Lagilah muka dia merah. Tapi kebetulan saya keluar je, sampai surat dia. Dia pun keluar balik dengan muka merah. Dia kata apa? Penat aku bersiap daripada pagi. Nampak tak? Sebenarnya bukan saya seorang. Bukan dia je tuan-tuan. Cerita pasal time management dekat wad COVID ni memang lucu sebenarnya. Ada orang yang bersiap pukul 12 tengah hari, pukul 8 malam baru keluar.
Kan? Ada orang macam kami lah. Macam kami nak pindah ke ward 36, pukul 12 tengah hari, doktor telefon ward bagi tahu, tolong bagi tahu semua kawan-kawan, tolong kemaskan barang, kamu semua akan dipindahkan ke ward 36. Kita ni punyalah kemas. Pukul 7 lebih baru sampai ambulan. Daripada pukul 12 sampai pukul 7 lebih. Nak tunggu ambulan datang ni 7 jam baru sampai. Sampai ambulan pula bukan boleh isi semua orang. Isi 7 orang. Bukan pergi mana. Pindah ward je pun. Daripada ward 43 nak pergi ke ward 36. Nak pindah ward je pun. Saya naik ambulan tu, dia punya pusing. Baru sampai ward 36. Jauh rupanya. Tapi pada hari saya keluar, saya cuma jalan kaki, rupanya dekat aja. Ward 43 dengan ward 36, hanya jarak dia tak sampai 100 meter pun. Tapi kita bawa dengan ambulan. Kami tak boleh bergerak ke mana-mana saja tanpa menggunakan ambulan. Tapi satu lagi yang saya nak share dengan korang, betapa pelik dan ajaibnya senario dalam ward COVID-19 tuan. Masa dalam ward, tuan-tuan, tadi saya keluar pukul apa? Pukul 5.30. Kan? Pukul 5.30 saya keluar. Betul? Saya keluar pukul 5.30. Pada pukul 5 petang, nurse datang ambil saya punya blood pressure. Nurse datang komplit ber-PPE, ambil saya punya blood pressure semua bagai. Nurse yang datang seorang lagi pula sembang dengan saya 1 meter. Jauh, jangan rapat langsung. Hati-hati, Cik Azrul ni pesakit COVID-19 ni. Jangan rapat dengan dia. Hati-hati, please. Jangan rapat dengan dia. Pukul 5 petang. Orang yang masuk daripada luar, orang yang baru masuk kan, dah jadi geng kami sebagai pesakit COVID-19. Saya ni still patient COVID-19 pada pukul 5 petang. 5.30, saya keluar je daripada pagar, gate buka gerai, saya keluar, melangkah keluar setapak aja. Saya terus boleh rapat dengan nurse-nurse lain. Dia orang lalu selamba. Dia kata, oh Cik Azrul dah nak keluar kan? Dah nak keluar dah. Selamba je lalu tak perlu risau pasal jarak semua dah lalu selamba dah. Hanya setengah jam tadi, aku pesakit COVID-19, tiba-tiba pukul 5.30, aku dah macam ada satu magic. Hilang. Aku boleh bergaul dengan orang. Dia orang cuma lalu depan saya, Cik Azrul baru keluar kan? Dah di-charge kan? Dah di-charge. Okey, tak ada masalah dah. Tak ada masalah. Tadi punyalah masalah. So dia menimbulkan pelbagai kekeliruan. Saya jadi macam keliru tau dengan macam mana dia orang manage kes COVID-19. Saya bertanya kepada seorang doktor dalam tu. Doktor Cina tadi, doktor Cina tu. Saya tanya dia, doktor, apa masalah? Apa yang mungkin berlaku kalau saya ni pesakit COVID-19, saya ni patient senior lah, yang dah nak keluar dah. Saya nak keluar, kejap lagi. Tiba-tiba masuk patient baru, yang masih lagi fresh. Adakah saya ni selamat bercampur dengan dia? Dia kata sebenarnya masih berbahaya. Sebab saya dah kategori yang hampir pulih. Mungkin boleh berjangkit yang baru dengan pasien yang baru. Kalau macam tu, kenapa kami dicampurkan? Ini antara persoalan yang saya sampai hari ini tak dapat jawab. Saya ada satu grup WhatsApp 43. WhatsApp grup Ward 43. Dalam grup tu, kebetulan tuan-tuan, ada 5 ke 6 orang doktor. Bukan doktor PKKN. Dia orang ni memang doktor daripada India, yang balik dari India, tapi dia orang ni positif. Lagi naya tuan-tuan, lagi naya. Kesian dengan doktor-doktor ni. Saya simpati dengan dia orang. Tahu kenapa? Saya ni kira okey lah tuan-tuan. Balik dari Sabah, saya diambil saringan, terus positif pada hari yang keempat. Saya cuma 4 hari je duduk di rumah. Okey lagi duduk di rumah. Boleh lagi naik atas, turun bawah, lompat tangga, berguling-guling bagai, boleh lagi, tak ada masalah. Boleh lagi keluar, buka pintu, tengok angin kat luar, tak ada masalah. Tapi doktor-doktor ni tuan-tuan, lagi malang. Bukan dia orang je tuan-tuan, sebenarnya banyak kes macam ni. Dia orang balik daripada overseas, doktor-doktor ni, dia orang balik, dia orang diambil saringan sebagai kategori PUS, Person Under Surveillance. Dia orang diambil saringan dan dia orang tu negatif. Alhamdulillah aku negatif. Maka
Kerana anda di bawah kategori PWS, anda ditempatkan dalam pusat kuarantin di hotel. Duduklah dalam hotel, dalam bilik hotel. Duduk dalam bilik hotel tak sama dengan duduk dalam rumah. Tak boleh ke mana-mana, tuan-tuan. Diorang kata punyalah boring, satu bilik seorang diri. Nak keluar bilik tak boleh. Makanan dihantar, diketuk, diletak di bawah. Kan? Tak boleh ke mana-mana selama 14 hari. Pada hari ke-13 akan dibuat saringan sekali lagi sebelum dibenarkan diorang keluar balik ke rumah masing-masing. Tapi masalahnya, tuan-tuan, masalahnya doktor-doktor ni pada hari yang ke-13 diorang dia ambil saringan, diorang positif pula. Dahlah 13 hari dalam hotel macam orang gila bagai. Hari yang ke-13, 14 patutnya diorang dah boleh keluar jumpa dengan family, tak dapat juga. Kena transfer masuk ke ward 43, sambung honeymoon. Sambung kena duduk di ward 43, tuan-tuan. Tadi tapi kurang-kurang dapatlah juga berjumpa dengan kami semua. Dapat berjumpa dengan kami semua. Sekejap Kan Afarul? Soalan yang Afarul bagi ni soalan yang saya pun sebenarnya agak keliru. Saya nak bagi selesa hidung sekejap. Untuk nak bagi menjawab saya punya rasa keliru tu, saya pun bertanya dalam grup WhatsApp grup 43. Dalam grup ni ada kawan-kawan doktor tadi. Kawan-kawan doktor yang tadi yang senasib dengan saya masuk ward kerana COVID-19. Tapi dia orang tu ada dalam grup 43 tu, dalam grup WhatsApp tu. Saya tanya dia orang, "Doktor, tolong respon soalan saya. Ada tak possibility yang kita ni yang dah nak pulih ni, bila kita ni keluar ward, nak keluar ward, tiba-tiba bercampur dengan pasien baru. Ada tak possibility yang kita ni mungkin boleh dijangkiti semula ataupun kita mungkin tidak pulih kerana bercampur dengan pasien baru?" Doktor dia kata apa? "Sebenarnya Azrul, that's true. Memang boleh. Memang boleh. Memang boleh berjangkit semula." Dan kerana itulah doktor yang ramai ni dalam grup ni. Dan kerana itulah kami sebenarnya sentiasa menasihati kawan-kawan yang lain untuk sentiasa berjaga-jaga dalam ward. Pakailah face mask, jangan rapat sangat dengan kawan-kawan yang lain. Kalau ada pasien baru jangan rapat-rapat sangat, jaga penjarakan sosial. Tapi masalahnya doktor-doktor ni tidak cukup kuat untuk nak menasihati orang lain sebab kami sendiri sejak hari pertama masuk dalam ward tidak pernah diberi sebarang briefing. Thank you Cik Angah. Remind saya minum dulu. Kami dalam ward 43 ni tidak pernah sekali pun diberi sebarang briefing. Maksudnya, tak pernah pun bila masuk ward macam budak-budak asrama lah kan. Kena buat roll call, bagi tahu syarat-syarat ataupun peraturan dalam ward. Jangan rapat dengan orang lain. Sila pakai mask setiap masa. Jangan itu, jangan ini. Tak ada. Malah, ketika kami bertanya kepada doktor yang lain, yang bertugas di ward 43, saya tanya dia, "Doktor, tak ada masalah ke kami dalam ward ni buka mask semua bagai?" Dia kata, "Boleh, tak ada masalah sebab you all semua ni pasien COVID-19. Nak risau apa? You all kalau kena, you all dah ada COVID-19. Jadi takkan nak, kalau ada virus baru pun, still virus COVID-19. So apa masalah?" Betul juga. Jawapan yang logik masuk akal. Kan? Jawapan yang logik masuk akal. And then saya tanya pula, "Doktor, habis tu untuk apa pakai mask ni?" "Pakai mask ni untuk mengelakkan saya ni." Maksudnya doktor tu kena. So korang ni nak protect orang lain, bukan protect diri sendiri. Oh iya ke? Jadi jawapan dia, jawapan yang logik, yang masuk akal. Saya pun macam fikir-fikir, betul juga. Dan saya pun tanya pula dekat dia, "Habis tu kalau semayang dalam soft yang rapat-rapat boleh ke?" Tak ada masalah. Kan dah bagi tahu, korang semua ni kategori yang sama. Kategori COVID-19. Nak takut apa? Ya juga. Tapi menurut doktor-doktor dari India ni, dia orang kata apa? Salah. Sebenarnya berbeza. Sebab COVID-19 ni dia ada banyak genom dia. Dia bukan genom yang sama. Genom Siva Gangga, genom lain. Genom Sabah, genom lain. Genom Indonesia, genom lain. Genom USA, genom lain. Sebab COVID-19 dia sudah mula bermutasi. Dia sudah buat dia punya anak beranak baru. Jadi mungkin dekat saya ni ada genom A. Saya mungkin sudah pulih dengan genom A. Tapi saya mungkin boleh dijangkiti dengan genom B. Mungkin.
Tapi masalahnya kami tidak pernah di briefing untuk mengamalkan kaedah terbaik dalam buat. Jadi benda tu saya anggap sebagai satu kelemahan. Yang saya sentiasa mempersoalkan sepanjang saya dalam buat. Saya memang sentiasa argue the situation. Kenapa begini, kenapa begitu? Okey, jap saya stop jap. Afiq bertanya, pendapat cikgu tentang COVID ni adalah propaganda. Okey. Saya tak sure soalan Afiq ialah soalan provokasi atau soalan yang memang jujur. Cuma saya nak menjawab, nak merespon soalan Afiq. Saya tak menafikan, saya tak menolak kemungkinan wujudnya propaganda, wujudnya satu taktik kotor ataupun satu helah yang kotor oleh kuasa-kuasa besar dunia untuk nak meruntuhkan sistem negara lain. Saya tak nafikan mungkin itu berlaku. Sebab dengan perkongsian banyak orang dalam laman-laman sosial pasal satu ucapan oleh Bill Gates sebagai semua tu, mungkin ada benar dia. Tapi ia tidak sama sekali membolehkan kita untuk mengatakan bahawa penyakit ini hanya dusta. Ini semuanya penipuan. Sebab penyakit ini memang wujud. Saya sebagai pasien COVID-19, saya mengesahkan ia memang wujud. This pandemic memang wujud. Tapi kalau kita nak kata dia ialah juga pandemic, terpulanglah. Bagi mereka yang nak berpegang kepada konspirasi, kepada ideologi yang mengatakan inilah pandemik, terpulang. Tapi bagi saya, pandemik ini memang wujud. Dan pandemik ini memang pandemik yang memang berlaku dan memang ada orang yang teruk pun. Okey, baik. Saya respon sekejap ya. Bang, baju basuh kat mana? Soalan yang baik. Itu yang best dekat Wad 43. Wad 43 ni macam asrama, tuan-tuan. Kami keluar Wad, pintu sebelah kiri, pintu depan jangan ceritalah. Pintu depan, pintu belakang jangan cerita. Memang tak boleh keluar pun. Sebab apa? Mangga sebesar-besar alam ni. Jangan memang tak boleh keluar pun. Tapi pintu sebelah kiri boleh keluar. Pintu yang membawa kami ke tandas. Yang juga bawa kami ke satu taman kecil. Bukan taman lah. Rumput kecil. Kawasan berumput. Yang menjadi pot untuk kami melepak nak bagi kena cahaya matahari. Kan? Jadi ramai juga yang basuh baju. Diorang basuh baju, diorang akan keluar basuh baju dan sidai dekat penyidai tepi tandas. Tapi sebenarnya saya sendiri tak pernah basuh baju kat sana. Sebab apa? Nak basuh baju buat apa? Setiap pagi orang akan hantar baju baru. Baju banduan. Bukan baju banduan, baju pesakit yang belang-belang tu. Tu bila saya up satu gambar kami sedang solat dekat surau kecil dekat Wad tu, ada orang komen, dah macam banduan dah kami tengok. Sebab baju belang-belang sedang bersolat dekat surau, kan? Tapi saya sendiri tak pernah pakai baju lain dalam beg saya. Saya bawa baju punya banyak, selai pun tak pakai. Underwear pakai hari pertama je. Hari lain tak pakai underwear pun. Tak payah basuh. Pakai apa yang diberi. Kan? Tapi berebut. Bila dia orang hantar je, berebut. Sebab apa? Dia letak kat situ, dia letak saiz L dengan saiz M. Siapa cepat dia dapat lah. Siapa yang lambat dapat saiz M, tapi badan besar lantak korang lah. Kan? Sekejap, saya berhenti sekejap lah sebab nak baca komen. Lagipun saya punya dah mula rasa macam tak sedap lah. Macam stuck, hidung saya stuck. Empat 14 hari dalam Wad tak boleh isap rokok. Ya ke? Saya tak isap. Tapi ramai je pun isap vape, ada bawa ukut daun lagi. Wad 43 ni bukan macam Wad hospital tu. Korang jangan salah faham. Dia sebenarnya pusat isolasi. Dia ialah tempat pengasingan. Dia bukan macam Wad dekat hospital Sungai Buloh tu yang jenis macam naik lift, masuk dalam bilik, ada guard sebagainya. Tak ada. Guard pun seorang kat luar jaga sampai 5-6 Wad. 5-6 blok. Dia blok. Kami boleh keluar pergi kat padang, ada je seorang dua yang balut pokok daun selamba je. Okey. Tengok gegar masa dah. Okey, tengoklah. Saya tengok esok.
Okey. Cikgu nak tanya, waktu cikgu keluar dari hospital, barang-barang pakai cikgu macam mana bila berjumpa dengan keluarga? Sebab COVID kan boleh melekat kat mana-mana. Okey. Betul, COVID boleh melekat di mana-mana, tapi ada tempoh dia. Bukan sebulan melekat dekat baju, tak ada. Dia hanya melekat dalam tempoh hanya beberapa hari. Dan sebenarnya ada yang kata hanya 24 jam, so tak ada masalah. Tapi saya pun tak adalah saya gunakan baju yang sama. Saya balik, saya basuh. Tak ada masalah pun. Bang, live tu ada aircon ke? Hidung macam tersumbat. Belakang ada aircon. Memang buka aircon pun, tapi saya bukan sebab saya aircon. Saya memang masih lagi bergejala. Saya ulang, saya masih lagi bergejala. Saya masih lagi pesakit COVID-19. Ramai yang saya dah ulang benda ni hari-hari sebenarnya. Tapi saya lebih suka mengulang-ulang. Kami belum lagi pulih daripada COVID-19. Saya ni masih lagi ada kuman, ada virus COVID-19 dalam tubuh saya. Sampai bila? Entah. Tidak ada satu jawapan yang tepat mengatakan bila saya akan pulih daripada virus COVID-19. Mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi, mungkin lagi 3 bulan, tak sure. Yang pastinya, saya masih lagi ada virus COVID-19. Dan bila ia akan pulih, entah. Dan kerana itulah sebenarnya, untuk makluman semua, saya tidak diuji sebelum saya keluar. Kalau diuji sekali lagi pun, saya tetap lagi ada virus COVID-19. Saya belum pulih. Okey, faham Okey, baik. Dah keluar, gelamping dibuka. Yes, saya keluar daripada wad aja, terus potong gelamping. Oh, rasa macam bahagia gila. Korang boleh tengok dalam gambar saya share dekat saya punya Facebook. Oh, punya lah bangga ambil gambar. Gelamping 14 hari kot, melekat di tangan. Dia cabut dia punya seronok tu, dia punya seronok Tuhan tahulah. Seronok gila bila cabut gelamping ni. Baik. Okey. Ramai yang juga beranggapan semua orang dekat wad, doktor, nurse menggunakan PPE yang lengkap untuk menangani pesakit COVID-19. Okey. Saya mengesahkan kat sini bahawa sebenarnya tidak perlu pun pakai PPE. Sebenarnya, doktor-doktor yang jumpa kami, nurse-nurse yang jumpa kami, dia orang hanya menggunakan mask ketika bersembang dengan kami. Mereka hanya menggunakan PPE lengkap ketika melangkah masuk dalam wad. Tapi tuan-tuan, sebenarnya kalau bercerita pasal perjuangan, pasal perjuangan, pasal pengorbanan dia orang, Mio, saya respon sebab ni antara muka-muka yang saya jarang nampak ni. Mio Syamin, simptom apa yang dialami oleh cikgu? Saya ada batuk, saya ada sakit sendi, batuk, saya ada pening kepala yang sangat, saya jadi lemah bernapas, pernafasan tak cantik, asyik penat, berjalan sikit penat, bercakap sikit penat ni. Saya bercakap ni saya rasa macam mengah. Okey, baik. Kesian sebenarnya bercakap pasal pengorbanan, pasal perjuangan, pengorbanan, nurse-nurse, para doktor yang ada dekat wad. Bukan diorang ni tau, bukan diorang aja. Bayangkan, setiap hari ada pasien yang keluar. Hari-hari ada pasien yang dapat discharge daripada wad. Hari-hari ada. Bila ada pasien yang keluar, petugas kesihatan akan masuk, basuh, lap, sanitize diorang punya katil, segala-gala yang ada, diorang akan bungkus dan buang je. Cadar, sarung bantal, bungkus dan buang, pakai buang. Dia tak simpan dah, pakai buang. Kebetulan hari itu tuan-tuan, malang nasib saya baru beli Maggi, baru beli biskut sebagainya. Saya pergi letak dekat meja sebelah. Meja saya katil 40. Saya pergi tumpang sekali kat meja katil 41. Saya pergi tandas. Balik-balik hilang dah. Kenapa hilang? Rupanya diorang ni bukan setakat diorang bungkuskan tilam ni, bungkuskan cadar ni. Segala apa atas meja termasuk benda-benda yang belum dipakai, diorang letak bubuh dalam sarung bantal, sarung tilam ni, diorang akan bungkus sekali, buang campak je. Sebab takkan digunakan kembali. Saya punya fras, saya punya Maggi semua habis. Diorang bungkus buang sekali. Allahu Akbar. Tapi nak diberitahu cerita dia,
orang yang masuk buat kerja ni 3-4 orang ni pakai full complete PPE. Buat kerja sambil mengemas sanitize ni. Saya kadang-kadang simpati tau. Kadang-kadang kita bila doktor masuk, nurse masuk, kita nak bersembang lama. Nak tahu pasal prosedur, nak tahu pasal polisi, nak tahu pasal latar belakang penyakit ni, nak tahu macam-macam. Tapi kadang-kadang saya simpati tau bila tengok doktor ni bersembang dengan saya, dia punya pernafasan dia sampai jadi kelabu dia punya face shield sebab dia terlampau berpeluh. Satu hari tu saya tengok, saya perhati je dia orang. Bila dia orang habis keluar daripada ward 43, dia buka baju PPE dia di luar ward. Saya kata pada semua orang yang ada, saya kata cuba korang tengok tu. Baju pakaian dia yang orang pakai tu, dia punya lencun peluh. Sedangkan dia orang sedang berurusan dengan kami dalam aircon. Ward 36 aircon. Tapi dia orang berpeluh lencun baju macam mandi, macam ambil satu baldi air siram di badan ni. Lencun ni. Hanya 1-2 jam berada dalam ward. Tak sampai 2 jam, sejam juga dalam ward. Hanya sejam dalam ward COVID-19, dia orang boleh keluar sampai lencun sebegitu sekali. Kesian dia orang, tuan-tuan, kesian. Tu yang bila saya sembang dengan dia orang, saya bagi tahu pada doktor dengan nurse, doktor, saya ni wartawan. Saya banyak lagi soalan. Tapi saya kesian. Saya kesian tengok doktor yang sampai begini sekali keadaannya. Saya kesian. Tak apalah doktor, sembang lagi lain kali. Betul, Sarah Zainal. Perjuangan frontliner. Betul. Kompon ke dia orang buang cadar tu. Betul, bila dari bonda, saya nampak dia orang buang. Dia orang takkan ambil satu benda pun. Segala apa yang ditinggalkan akan dibungkus, diikat dan dibuang terus. Sekejap, saya tengah baca komen. Katil kemas hari-hari. Kemaslah juga. Tapi kadang-kadang tak ada pun. Bukan macam asrama, warden datang cek. Tak ada pun. Kadang-kadang biar bersepah je pun. Okey. Waktu kuarantin, macam mana pesakit Ward 43 maintain pendapatan untuk keluarga? No answer. Tak ada jawapan. Macam semalam saya sebutlah, ada yang dibuang kerja. Ada yang diminta cuti tanpa gaji. Ada yang tak tahu nasib dia lepas keluar ni. Cuma saya ni bernasib baiklah. Company saya ni agak bermurah hati. Masih lagi membenarkan saya bekerja dan masih lagi menjaga saya punya kebajikan. Baguslah. Tapi banyak orang yang memang nasib dia malang. Okey. Syah Salwa, first day keluar apa yang cikgu rindu gila nak makan? Saya rindu nak makan sushi dan saya buat hari pertama saya keluar. Saya keluar daripada ward, saya punya wife tanya, nak makan apa hari ni? Hari ni abang pilih. Abang diberi satu kelebihan untuk pilih apa nama, nak makan apa. Saya diam, kata sabar. Saya nak fikir dulu. Sampai kajang, nak sushi. Selamba je. Pesakit COVID-19 baru keluar ward. COVID masih ada dalam tubuh ni. Masuk makan sushi. Kalau saya beritahu kat orang, saya sebenarnya pesakit bekas pesakit COVID-19, saya rasa ramai orang lari kot. Tadi tuan-tuan, ada orang datang repair peti ais rumah saya. Kan? Dia masuk rumah saya, dia pakai mask tau. Dia masuk, dia tengah repair, dia buka mask. Dia repair peti ais, dia buka mask. Saya duduk jauh tau. Saya duduk dekat kursi. Kursi dengan peti ais, jauh jarak dia. Lebih kurang 6 meter. Jauh. Peti ais dekat dapur. Saya dekat kursi ni. Saya bersembang dengan dia dari jauh lah. Saya kata peti ais ni sebenarnya peti ais ni dah lama rosak. Cuma tak sempat nak repair. Kenapa tak repair bang? Oh tak sempat. Saya dalam ward. Kenapa abang sakit apa bang? Saya COVID. Kelam kabut, dia tarik emas. Dia tarik emas terus. Tadi emas kat bawah, dia tarik emas. Spontan. Pergerakan spontan. Tarik emas. Punyalah paranoidnya. Punyalah takutnya. Sedangkan aku kata,
Saya dah bagi tahu, saya bekas pesakit COVID, saya baru keluar wad, saya dah sihat dah. Tapi kelang kabut, dua sekali. 2 orang, anak beranak, tarik mask, tutup hidung. Takut. Ay, nampak tak betapa sebenarnya betapa berbahaya, betapa impak yang sangat hebat kepada masyarakat orang yang ada COVID-19 ni. Kan? Itulah dia. Baiklah. Saya rasa untuk malam ni saya berhenti tepat jam 11 macam hari-hari yang lain. Semalam pun saya buat sampai sejam setengah. Hari ni pun saya nak berhenti jam 11. Tak ada apa lagi saya nak sembang untuk hari ni sebab saya rasa banyak lagi sebenarnya yang saya nak share dengan korang. Pasal mentaliti, pasal pemikiran, pasal budaya masyarakat, macam-macam. Tapi saya nak berhenti kat sini. Saya nak bawa korang kepada yelah mimpi seram kan. Mungkin dia fikir, alamak, silap besar aku datang rumah ni kan. Okey. Kalau saya pun seram. Saya sebut pendek saya kata apa kan. Saya baru keluar wad. Kenapa keluar wad? Saya kena COVID. Kelang kabut. Okeylah. Saya ada banyak lagi nak share. Banyak lagi benda nak share tuan-tuan. Pasal COVID-19 ni. Tapi tak apalah. Saya berhenti dulu. Nanti saya buat balik live. Bukan esok. Saya mungkin buat live pada hari Rabu. Rabu malam. Kalau saya larat lah. Saya akan announce dalam saya punya Facebook. Kalau saya ada live lagi. Cuma saya akan cuba siapkan buku saya. Korang doa-doa lah. Kalau korang ada idea, bagi sikit lah. Kalau korang juga pandai menulis. Kalau korang rasa korang hebat sangat nak check saya punya bahasa. Tolong volunteer. Saya boleh bagi korang baca saya punya prolog. Saya punya bab 1, bab 2. Korang cuba check. Korang dialu-alukan PM saya. Untuk korang nak semak saya punya bahasa. Dialu-alukan. Sama-sama kita untuk menjayakan buku Cikgu COVID Kena COVID. Okey? Itu maklumat. Betul, Umi busy betul lah. Saya pun saja gelak. Tapi saya pun faham. Kalau saya di tempat dia pun saya pun panik. Bila saya masuk rumah orang ada COVID. Hei, aku silap besar ni masuk rumah orang kena COVID ni. Aduh, naya aku ni. Okeylah, saya rasa itulah dulu untuk hari ni tuan-tuan. Saya rasa tak ada apa lagi saya nak share. Thank you bagi korang semua yang sudi bersama dengan saya. Buku dalam bahasa Melayu. Kalau ada orang yang nak buat translator, nak jadi penterjemah, Louis Herman dah siap buku tu nanti. Kalau ada siapa yang nak jadi penterjemah, dialu-alukan, dipersilakan. Saya share saya punya profit. Saya share. Siapa nak join saya share. Tak ada masalah. Okey, itu dia. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari yang mendatang. Kita jumpa lagi dan saya harap korang terus support dari wartawan. Siapa yang belum join grup dari wartawan pencerita, saya dah buka grup Telegram. Ada link dekat dalam saya punya live ni. Korang boleh klik link tu, pergi join grup tu. Sebab apa dalam grup tu korang akan dapat banyak informasi yang terkini, yang latest, yang tepat dan sahih daripada kumpulan-kumpulan yang bersama dengan dari wartawan pencerita. Berjumpa lagi insya-Allah pada hari-hari yang mendatang. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Assalamualaikum kepada semua.